Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alladhi wafatana liibadati wa ja'ala hadzal yawma farhan liibadihil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ashabin wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ibadallah, usikum wa iya wa bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kehadrat ilahi dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan setiap larangannya. Mudah-mudahan kita beroleh taufik dan hidayah. Dipukuh iman, mengabadikan diri semata-mata kepada Allah yang Maha Esa. Khutbah Aidil Adha pada pagi yang penuh keberkatan ini bertajuk Aidil Adha, eratkan persaudaraan sesama ummah, bina ukhuwah sesama insan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amit. Bermaksud, dan serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji. Nescaya mereka akan datang kepada rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan menunggang unta yang kurus yang datangnya dari segenap penjuru yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Bulan Zulhijjah mengandungi beberapa keistimewaan. Bulan yang ditetapkan untuk umat Islam mengerjakan ibadah haji, rukun Islam yang kelima, yang disyariatkan dilakukan sekali seumur hidup dengan syarat berkemampuan daripada segi keuangan, kesihatan dan perjalanan. Ummah dianjurkan meningkatkan amal soleh. Di antaranya digalakkan berpuasa pada 10 hari pertama, terutama pada 9 Zulhijjah, hari berlangsungnya wukuf di Padang Arafah, hari yang dijanjikan mustajabnya doa. Hari Raya Aidil Adha disambut pada 10 Zulhijjah. Ummah disuruh memperbanyakkan bertakbir pada Hari Raya Aidil Adha dan diteruskan pada 3 hari Tasyrik yang berakhir pada 13 Zulhijjah. Sambutan Aidil Adha berkembar dengan ibadah korban, iaitu sembelihan haiwan yang boleh dilakukan mulai 10 Zulhijjah hingga kepada 13 Zulhijjah. Ibadah korban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijrah bersamaan dengan perintah solat Aidil Adha dan membayar zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala, fasol li rabbika wanhar, bermaksud, maka kerjakanlah solat Aidil Adha kerana Tuhanmu dan sembelihlah korban sebagai ibadah dan dekatkan diri kepada Allah. Surah Al-Kautsar ayat 2. Ibadah korban tergolong dalam sunnah muakkad, iaitu amalan sunat yang dituntut untuk dilakukan dalam kalangan orang-orang yang memiliki kemampuan keuangan, bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai kesyukuran terhadap apa yang dianugerahi oleh Allah kepada kita yang tidak terhingga banyaknya. Antaranya, meneruskan usia kita untuk sekali lagi dapat menyambut Aidil Adha. Ibadah korban
juga membantu menghilangkan sifat tamak dan bakhil, sekaligus meningkatkan perasaan bersamaan dengan dan kasih sayang daripada golongan kaya kepada golongan yang memerlukan. Menunaikan ibadah korban juga berperanan sebagai penebus dosa, kecuali dosa besar berpandukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila abnu Adam min amali yauma nakhri ahabba ila Allah min ikhraqil dam wa innahu la yaqtu yaumal qiyamati biquruniha wa as'ariha wa aslafiha wa anna ladama la yaquhu min Allah bikulli naf qabla an yaqa'a bil ardi fati'u kiha nafsa." Maksudnya, tidak ada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah daripada Bani Adam ketika Aidil Adha selain menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan tanduk, bulu dan kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak di satu tempat di sisi Allah sebelum mengalir di tanah. Kerana itu, bahagiakanlah dirimu dengannya. Riwayat At-Tirmizi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ibadah haji mengandungi pelbagai hikmah, antaranya menghapuskan semua dosa bagi orang yang berjaya melaksanakannya dengan mematuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja hadzal baita falam yarfu walam yaqsu raja'a kama waladahu ummuhu." Bermaksud, sesiapa yang menunaikan haji dalam keadaan dia tidak bercakap perkataan yang buruk dan keji, serta tidak melakukan perkara yang fasik, maka dia akan kembali seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya, iaitu dalam keadaan suci, bersih dan dari dosa. Riwayat Bukhari. Ibadah haji menghimpunkan umat Islam dari seluruh pelosok dunia berkumpul untuk melakukan pelbagai rukun pada waktu dan tempat yang ditetapkan dengan tujuan yang sama. Ibadah haji menyerlahkan persaudaraan sejagat dalam kalangan ummah yang berlatar belakangkan pelbagai bangsa, budaya dan bahasa. Setiap jemaah tanpa mengira darjat, keturunan, pangkat dan kekayaan. Bertaraf seorang hamba yang sama kedudukannya ketika menjadi tetamu di rumah Allah, ketika menyampaikan khutbah Hajjatul Wada atau haji perpisahan. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, "Wahai manusia, penciptamu adalah satu dan nenek moyangmu juga satu. Kamu semua daripada Adam, dan Adam diciptakan daripada tanah. Yang termulia antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa, dan tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang bukan Arab, bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, atau orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, jika bukan dengan ketakwaan." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, persaudaraan berlandaskan Islam bukan sekadar mengeratkan hubungan silaturahim, namun merangkumi kesedaran untuk menjamin keadilan dan keharmonian serta memelihara hak orang lain. Justru itu, sistem sosial Islam dibina dengan melarang penindasan seperti pengharaman riba, mengharamkan rasuah dan larangan menipu, serta perintah memelihara hak orang lain. Pesan baginda sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sesungguhnya darah dan harta benda kalian adalah mulia.
Kehormatan diri kalian terpelihara, haram bagi orang lain, sampai kalian menemui Tuhan, dan suci, sebagaimana sucinya hari ini, yakni hari Arafah, sebagaimana sucinya bulan ini Zulhijjah, dan seperti sucinya negeri ini, bumi Mekah dan sekitarnya. Barang siapa memegang amanah di antara kalian, maka hendaknya mengembalikan amanah itu kepada pemiliknya yang berhak. Pesanan baginda SAW yang disabdakan di Padang Arafah pada tahun 10 Hijrah, walaupun telah 1433 tahun berlalu, wajib dihayati dan dijadikan panduan agar ummah yang semakin terpesong dan ummah yang terus berselisih kembali merapatkan saf, menyatukan hati, iaitu lalu melakukan tindakan-tindakan bermanfaat untuk memajukan ummah serta mengajukan kemuratan kepada Islam dengan melakukan yang makruf, menegakkan kebenaran serta melaksanakan keadilan, dan memastikan ummah tidak terpesong di bawah pengaruh orang-orang munafik yang bijak bersandiwara, bersifat bermuka-muka, pepat di luar, rencong di dalam, menanam tebu di pinggir mulut, tetapi sebenarnya meracuni fikiran hingga menggelincirkan akidah ummah. Mimbar menyuruh sidang jemaah yang dikasihi ilahi. Pertama, menyambut Aidil Adha dengan sifat kesyukuran dan memperbanyakkan lafaz takbir, membesarkan Allah sepanjang hari ini diikuti pada hari-hari tasyrik. Kedua, menziarahi saudara-saudara tua, terutama dalam kalangan mereka yang telah uzur, melayani anak-anak yatim, menggembirakan hati orang-orang miskin dan daif dengan menghulurkan sedekah. Ketiga, melalui ibadah haji, makhluk ciptaan ilahi dari serata penjuru alam yang berbagai rupa dan sifatnya dipertemukan. Ibadah haji hendaklah dijadikan iktibar untuk ummah mencari titik-titik pertemuan, meskipun berbeza pandangan, berbeza pendapat atau berlainan mazhab, kaum, budaya dan fahaman politik. Keempat, bina ukhuwah sesama insan meskipun berlainan agama dan fahaman selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhahakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tufsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bermaksud, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Ayat Muntahanah ayat 8. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'a iyyakum bima fihi min ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wasami'ul alim. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa li sa'iril muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakah fihi ala kulli hal. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man ahabba. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan kita bersama-sama menyambut perayaan Aidil Adha pada tahun ini. Hargailah nikmat ini dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyakkan ibadah kepadanya. Saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadat haji di tanah suci ketika ini sedang memperbanyakkan lafaz talbiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sedia maklum, lafaz talbiyah merupakan ikrar atau janji setia daripada seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa patuh dan taat tanpa melakukan syirik terhadapnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, inna hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maksudnya, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, Tuhan yang tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya, segala puji dan nikmat dan kerajaan adalah kepunyaan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Namun, bagi kita yang tidak mengerjakan ibadah haji, dianjurkan memperbanyakkan lantunan takbir, tahlil dan tahmid. Marilah kita gemakannya setiap kali selepas solat pada hari raya dan hari-hari tasyrik. Mudah-mudahan amalan ini akan menghidupkan hati dan membangunkan jiwa dan secara tidak langsung mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama bermuhasabah di saat kita mampu membeli pelbagai barangan yang berjenama, perabot yang mewah dan peralatan serta gadget yang mahal. Namun, kadang-kadang kita berkira-kira untuk mengerjakan ibadah korban pada hari-hari tasyrik. Semoga kita semua diberikan kecukupan serta dimurahkan rezeki bagi menjalankan ibadah korban dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini dan juga tahun-tahun berikutnya. Semoga ibadah korban yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 27. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maksudnya, sesungguhnya Allah menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada hari ini juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa rasulika sayyidina Muhammadin nabiyil amin. Wardallahumma an arba'atil khulafa ar-rasyidin wa an alihi wa ashabin ajmain wa an tabi'in wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin wa ana ma'hum bi akhka wa asnanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli lil muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awta'nina wasli wa imatana wa ula umurina. Ke bawah dunia Maha Mula, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musain Billah, dan ke bawah dunia Maha Mula Seri Paduka Baginda Raja Pemasyuri Agong Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakil Allah Sultan Iskandar Al-Haj wa kadzalika sahibil faqumah. Tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang. Allahumma anna balak wal waba wal ghala wal riya wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wal qital ma zahara minha wa ma batun an balanin hadza khassa wa an syaril bil muslimin amma ya arhamal ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan sifat-Mu
yang maha pemurah dan maha mendengar. Jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang beristiqamah, mendirikan solat secara berjemaah, serta mengeluarkan zakat dan melaksanakan wakaf di agensi zakat dan wakaf Pulau Pinang. Ya Allah, berikanlah petunjuk-Mu kepada kami, pemuda-pemuda kami, pemimpin-pemimpin kami untuk memberikan khidmat bakti yang terbaik untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Kau hindarilah kami daripada perbuatan-perbuatan khianat dan durjana yang merosakkan kepentingan agama, masyarakat dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala ni'mihi yazidkum was'alu min fadli yuktikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kepada semua petugas-petugas seperti yang dimaklumkan tadi, pada 9.45 berada di tempat kita petugas dan sikit berbetulan berkenaan dengan baju yang akan diberi ni. Baju ni kepada orang-orang petugas-petugas yang dah diberi nama saja sebab kita tak dapat price dah siap-siap. Jadi kepada kami pihak surau mengalu-alukan sekiranya yang ada ingin menyumbang tenaga untuk kerja-kerja untuk membantu petugas-petugas korban, insyaAllah boleh datang ramai-ramai dan membantu, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk sini terus kan. Ni, duduk sini terus lah. Nah. No. Duduk sini terus sana. Betul okey. Boleh tak? Saya rumah ni biji. Kau ingat nak contoh Dah. tadi? Siapa dah? Baik, selamat. Okey. Kau duduk ngata hang ngata aku Mana? Mana? Subuh tergelincir. Sumbuh tergelincir. Jenuh lah aku duk kata cerita koma jemaah-jemaah. Tapi dia minta duduk juga. Ya. Saya banyak melawak ke. Yalah banyak ambil kereta pakai 3 jam Okey. Sama-sama. Okey. Bayar. Nah.